Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada video kali ini. Ini rakaman ini dibuat selepas bulan Ramadan ataupun masih dalam bulan awal Syawal. So kami sebenarnya baru dapat masuk balik ke tanah yang kami sewa. Tapi dah banyak jugalah dapat dibakar, dibersihkan. Tinggal lalang dah meningkat, naik. Tapi kami rancanglah akan buat pagar dulu pagar di bahagian ujung sana tu. Kalau tidak nanti kemungkinan ada ternakan lain seperti lembu ke kambing boleh masuk ke kawasan tanah yang kami sewa ni. Okey, kalau tengok memang lalang dah mula tumbuh, tapi dia bukan masalah utamalah. Sebab yang paling penting sekali kami dah dapat bersihkan separuh kat sini. Di bahagian sini dapat bersih separuh, separuh bahagian ni, tinggal sikit lagi ujung sana tu. Itu pun boleh buat sambil lah dibakar. Ni pun macam tu juga, tinggal tanah-tanah yang tak terbakar dan juga kayu-kayu sikit-sikit lah, tunggul dan sebagainya lah. Kalau tengok di situ, saya dah gemburkan tanah ni. Saya dah gemburkan. Tengok di situ ada tunggul-tunggul yang ni lah, kayu-kayu yang ada sikit-sikit lah yang belum terbakar. Tapi boleh dibakar lah secara berperingkat-peringkat nanti. Ni macam ni, belum terbakar lagi. Boleh jadikan kayu api mana tahu. Kalau nak buat bakar-bakar BBQ ke. Kita tengok di sini ni dah digemburkan ni. Saya dah gemburkan. Ini pun tak begitu baik lah cara tanah tu digemburkan untuk elakkanlah. Saya cuma bimbang satu je, ular ataupun binatang berbisa yang lain kan. Ni. Inilah tak lembu Naja lembu ni. Ni kalau tak dipagar ni habislah tanaman kami Ni pun ni macam ni, saya dah gemburkan. So tak banyak kerja lah nanti. Yang macam ni akan digemburkan secara berperingkat lah. Dalam ni kadang-kadang kayu sebenarnya ni. So kena gemburkan lah. Gemburkan tu je lah. Tak banyak kerja lagi. Yang macam ni dah dibakar separuh kan. Bawah ni pun ada kayu ni. Kalau saya bakar, gemburkan sikit, saya dah boleh bakar lagi sekali. Sebab kayu ni dah reput. Dah masuk, sebenarnya rakaman dibuat ni, silap saya dah masuk ke bulan kedua lah. Kayu dah reput Ni pun kalau saya gemburkan ni bawah ni pun ada tunggul-tunggul ni. So dibuat, saya rasa kalau fokus betul-betul hari-hari fokus, InsyaAllah dalam masa seminggu 2 minggu boleh rata lah. Ni antara kayu-kayu yang tak terbakar. Okey, kayu ni kadang-kadang terpaksa dibakar walaupun tengok di situ macam boleh sebelum ni sepatutnya boleh pakai di semula, tapi disebabkan dia terlindung di bawah-bawah kayu So saya fikir balik, daripada makan masa untuk selamatkan 1-2 ketul kayu yang boleh jadikan mungkin apa-apa sajalah untuk pertanian, saya rasa makan masa yang agak lama. So saya terus bakar je lah 1-2 tak banyak. Sebab kayu-kayu yang elok saya dah asingkan. Okey, ini antara kayu yang saya katakan tadi nampak lurus. So saya asingkan lah, walaupun dia terbakar sikit tu, tapi masih boleh dipakai kalau nak digunakan lah. Ni pun ada lagi kayu-kayu yang lurus macam ni, saya asingkan lah. Mungkin kawan-kawan nanti nak pakai, jadi kerja kita pemudahkan lah kerja kawan-kawan yang lain. Sebab kami bergerak secara tim. Untuk saya bergerak seorang ni saya rasa mustahil. Agak mustahil lah kalau untuk saya uruskan satu tanah yang setengah ekar ni seorang dengan kerja hakiki. Saya masih bekerja sepenuh masa, tapi disebabkan PKP ni
ada masa-masa yang tertentu saya ada, contoh hari Sabtu, Ahad saya ada banyak free. So dapatlah saya buat di sini. Ataupun lewat petang tu dalam 1 jam saya buat sikit-sikit tolongkan kawan yang lain, kawan pun tolong. Sebab mustahil berkebun ni sebenarnya perlukan konsisten. Kalau boleh pukul 8 pagi dah ada kat kebun sampai pukul 11 macam tu, rehat sekejap, mungkin petang sekali lagi dalam pukul 3 hingga pukul 5 atau pukul 6. Itulah kerja sepatutnya yang perlu dibuat setiap hari, ataupun rehat 1 hari ke 2 hari. Tak boleh dibiarkan seminggu sekali datang. Memang agak datang banyak membersihkan je lah nanti. Ni kalau tengok di sini, memang menimbun lah. Sebab sebenarnya lalang dah naik kan. Tapi sebenarnya lalang naik tu tak ada masalah besar lah. Sebab ni nanti boleh digemburkan. Kami sedang usahakan lah. Ni macam ni, kayu ni dah standby lah, boleh dibakar. Ni adalah tapak-tapak yang dibakar ni, bekas-bekas ni. Macam yang saya katakan tadi. Macam ni masih menimbun lagi kayu-kayu yang dalam bentuk ranting. So saya akan bakar sedikit-sedikit lah. Ni bakar je sikit-sikit ni. Longgok-longgok bakar. 2-3 longgok lah. Sekali bakar 1 hari. So pagi ni saya tak dapat nak bakar dulu. Saya sebab malam tadi hujan agak lebat. So kayu-kayu ni masih basah lagi. Banyak lagi ni. Dia perlu dilonggokkan ni. Macam yang saya katakan tadi memang ada 1-2 batang ni. Dia agak lurus, tapi macam ni dah bertindih ni. Kalau kita nak ambil daripada atas ke bawah ni, saya rasa makan masa terlalu lama untuk selamatkan kayu. Tapi kalau yang dapat diselamatkan macam ni. Yang ni kan dia lurus tu. Walaupun terbakar sikit dia tu, dia punya apa? Dia punya kulit dia tu. Yang ni akan saya selamatkan lah. Jadi saya akan bakar di sini je. Yang bawah tu pun tu. Ini pun boleh diambil. So saya akan longgokkan lah. Saya rasa dah dapat juga, banyak juga lah kayu tu. Tapi itulah saya katakan tadi, kalau yang tertindih kat bawah tu untuk kita selamatkan agak susah Sebab masa kita tu macam terbuang Sebab kita kalau macam ni, bawah tu mungkin ada 1-2 ni macam ni ada kan. 1-2 kalau saya tengok. Kalau saya zoom, kalau tengok di sini, ni ada 1 ni, sebatang. So tapi saya akan cuba selamatkan dengan saya bakar di pangkal dia ni. Di sini. Jadi kayu tu mungkin separuh ni dapat diselamatkan lah. Macam yang ni pun macam tu jugalah, saya tak teruskan bakar Yang di bawah ni boleh dipakai So saya akan bakar di sini. Yang kurang penting Jadi yang sana tu dapat diselamatkan sampai sini. Ni pun mungkin dapat diselamatkan. So saya akan bakar di sini, ataupun satu lagi di hujung sini saya akan bakar. So kita tengok sebelah pula. Tadi di bahagian sebelah Okey, di bahagian sini ni sebenarnya pokok petai ni. Pokok petai saya tak boleh bakar dekat. Sebenarnya kalau ikutkan saya, kalau pokok petai ni pokok hutan ni, saya rasa saya kat sini saya dah boleh bakar. Tapi disebabkan mungkin api besar, saya bakar kat sini. Saya bakar yang dekat sini. So jauh sikit lah daripada pokok. So ni nanti saya akan tarik sikit-sikit. Ni pun saya gunakan untuk berehat kat sini. Itu botol air saya tu. Yang macam ni. Ni sampah ni. Yang kayu lah yang saya nampak. Boleh dibakar lah, saya longgok sikit-sikit. So pembakaran saya ni sebenarnya secara kecil-kecilan lah bakar dia tu. Tak perlu besar-besar api. Macam ni. Nanti saya akan bakar, tunggu kering, mungkin dalam sejam lagi baru saya bakar. Ini yang saya katakan, tunggul kayu ni. Ini tunggul kayu ni. Sebenarnya dia ringan tau.
tanah tu yang berat. Tanah tu yang berat sebenarnya. Yang ni pun. So kalau saya gemburkan tanah ni, tarik keluar. So saya dah boleh keluarkan akar kayu lah. So yang sana tu pembakaran sikit. Tapi kena konsisten lah. Dia tak boleh seminggu sekali, dua minggu sekali. Sebab kalau kamu perhatikan rumput ni yang menjalar ni dah mula tumbuh. Ini yang kita bimbangkan lah. Sebab ini pun saya rasa saya biarkan 2-3 hari je ni. Ini dah naik. Tapi kalau dia naik, dia akan naik tinggi tau. Macam yang sana tu nanti kalau saya tak bersihkan, rumput ni akan naik tinggi. So saya cuma bimbang binatang berbisa lah, seperti ular. Okey, itulah saja kot perkongsian pada kali ni. Ini pun sampah-sampah ni. Ini beg sekolah anak ni yang dah tak pakai ni. Ini sampah-sampah daripada rumah ni, sampah kering plastik-plastik tengah kemas ni. Ni macam ni tak boleh bakar lagi sebab basah basah, tumbuh kering. Yang ni tadi baru angkat. Satu lagi baru angkat dah. Tu bawah tu pun sebenarnya sampah tu. Okey, saya akan bakar yang di sana tu. Saya akan bakar di sini. Saya longgok dululah. Sekarang ni saya longgokkan sampah. Okey. Ini pun kayu lah. Kayu mungkin boleh jadikan pagar untuk kawan-kawan yang nak. So saya memang buat ni secara ikhlas. Sebab kalau kita tolong kawan-kawan kita mungkin yang belum ada peluang untuk datang, insya-Allah dia akan tolong kita nanti bila kita perlukan dia. So dalam buat kebun ni walaupun setengah ekar bukan senang. Saya sudah sangat lama tak berkebun. Saya hampir 30 tahun saya tak berkebun. Pada usia 50 lebih. Dulu saya ingat masa awal-awal belasan tahun adalah berkebun sekejap. Dan juga awal saya ingat dalam 20-an ada sekali. Lepas tu selepas 30 tahun ini kali umur usia 50 lebih berkebun. Tapi mudah-mudahan diberikan kesihatan. So kita bantu kawan kita, kita bantu diri kita sendiri. InsyaAllah kita boleh memberikan manfaat pada orang lain. So yang paling penting pada usia warga emas ni kita perlukan kesihatan lah. Itu yang doa yang terbaik. Walaupun kita mungkin dah ada kewangan yang agak stabil, tapi kesihatan tu sangat penting dan lebih penting daripada wang yang kita ada. Okey, itu sajalah perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.